Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terjumpa lagi dengan Pak Chu Bumi. Jadi kali ini ada siri kedua gua. Jadi sebabkan gua tu satu perkara yang menarik ingin Pak Chu kongsikan. Jadi Pak Chu pecahkan kepada dua siri. Jadi siri ini adalah menceritakan di bahagian belakang daripada gua Kelotong, di mana kita perhatikan adanya kawasan bukaan yang besar dan kemudian adanya macam depression ataupun di mana kawasan yang rendah. Di sini adanya kolam dan sebagainya. Tetapi pandangan di sini adalah agak kurang menarik disebabkan oleh adanya aktiviti pengkuarian yang dijalankan di sini. Jadi kita pun tidak boleh nak buat apa-apa lagi sebab itu mining lease itu adalah bukan milik kita, tetapi adalah diberi oleh kerajaan. Jadi di sini kawasan bukaan ini merupakan satu fenomena ataupun satu struktur yang agak cantik, di mana ini ada disebabkan oleh proses runtuhan daripada gua itu sendiri. Jadi kalau kita tengok gua ini adalah pastinya mesti ada dia punya lanjutan ataupun extension daripada gua ini, tetapi didapati dia punya kawasan bawah bumbung gua itu jatuh disebabkan oleh runtuhan. Di runtuhan itu kita panggil dia sebagai sinkhole yang berskala besar. Jadi sebab itulah apabila berlakunya runtuhan, maka terbentuknya kawasan dolin, kita panggil sebagai dolina. Jadi kita perhatikan di kawasan hijau ini adalah merupakan dolina yang terjadi disebabkan oleh runtuhan daripada gua berkenaan. Jadi kalau di Malaysia, dolina yang paling famous, yang paling banyak kita tahu adalah dolina yang ada di Tasik Dayang Bunting di Pulau Langkawi. Itu merupakan satu runtuhan daripada bumbung gua dan kemudian berlakunya depression atau pengendapan. Maka pengendapan itulah maka diisi oleh air. Jadi begitu juga fenomena yang berlaku di sini. Jadi kalau kita perhatikan start daripada sini, kita merupakan macam seolah satu bukaan yang besar yang berbentuk macam seakan-akan satu bulatan ataupun satu circular features ataupun bentuk circular, di mana segala-galanya akan jatuh ke bawah. Jadi dengan kata lain kita bayang di sini lah bumbung gua ni jatuh, dia apa akan jadi. Jadi dengan kata lain dia akan, kalau kita tengok dari segi daripada pandangan udara atau pandangan atas ataupun plan view, kita akan nampak macam satu lubang. Itulah fenomena yang berlaku sebenarnya di sini, di bahagian belakang daripada gua Kelotong ini. Jadi di sini jugalah kita dapat perhatikan bermacam-macam struktur, bermacam-macam bentuk batu yang terhasil disebabkan oleh proses tekanan, proses mampatan yang berlaku secara semula jadi. Jadi kita perhatikan belah atas tu kita nampak batu terlipat. Jadi batu terlipat itu ada prosesnya. Prosesnya kita panggil dia sebagai proses mampatan. Jadi setengah mengatakan bahawa semasa batu kapur ini dalam proses untuk menjadi keras, maka berlakunya satu runtuhan. Jadi dia akan jadi slumping ataupun di mana benda itu tergelongsor. Apabila tergelongsor, terjadilah struktur berkenaan, ataupun kita panggil sebagai struktur nendapan, atau orang putih katanya slumping. Jadi itulah struktur yang ada. Dan belah sini kita nampak ada macam satu garis yang jelas ini adalah merupakan sesar yang berlaku. Jadi di sini kita boleh tengok struktur geologinya secara lebih menarik. Dan kalau kita perhatikan di belah sana, maknanya dengan kata lain kita nampak satu tebing curam. Tebing curam itu merupakan satu features atau satu fitur yang biasa
terjadi di dalam batu kapur kerana proses hakisan secara kimia. Jadi iaitulah kita panggil dia sebagai topografi khas. Topografi khas cuma ada pada batu kapur dan juga ada pada dolomite dan juga ada pada batuan anhydrite ataupun garam sahaja. Tidak berlaku pada batu-batu lain. Jadi dengan kata lain, proses hakisan atau proses luluh hawa yang berlaku adalah secara kimia, di mana tiada bahan solid atau bahan pepejal yang terhasil daripada proses luluh hawa berkenaan. Jadi kita, kalau kita datang ke Kek Lotong ini, kita boleh tengok bermacam-macam struktur yang ada, dan kemudian malah kita boleh beriadah di kawasan Dolina ini. Di kawasan Dolina ini kita boleh beriadah. Okey. Dan kalau kita perhatikan sebelah sana, di sebelah sana adanya satu bukaan. Ada macam seolah-olah macam ada macam kena takik. Itu adalah takik disebabkan oleh paras air dahulu. Jadi paras air dahulu adalah mana dengan kata lain di sini pada masa dahulu adalah paras airnya agak tinggi. Dan itulah kesan-kesan hasil daripada paras air berkenaan. Jadi kita bayangkanlah, kawasan ini adalah sungai dulu. Ini adalah sungai. Maknanya betapa tingginya kawasan ini paras air pada masa dahulu. Sebagaimana yang Pak Chu ceritakan sebelum ini, kawasan ini merupakan pada masa dahulu adalah terkenal dengan pelombongan biji besi dan juga biji timah. Jadi sebagai contohlah, biji besi masih lagi kita boleh tengok di kawasan ini. Selepas ini Pak Chu akan bawa tengok dekat mana sebenarnya biji besi yang ada di kawasan Kek Lotong ini. Jadi hasil daripada proses luluh hawa dan sebagainya menghasilkan daripada biji besi berkenaan dan menyebabkan tanah lumpur bercampur dengan besi. Sebab itulah kalau kita tengok di sini kita perhatikan bahawa tanahnya adalah tanah yang terdiri daripada berwarna perang. Warna perang menunjukkan bahawa kandungan besinya adalah tinggi. Jadi tanah ni adalah dimanfaatkan oleh industri pembuatan simen yang ada di pada masa dulu lagi kita panggil APMC dan juga Lafarge Quarry dan Lafarge Simen. Mereka mengambil bahan ini untuk salah satu daripada komponen untuk simen. Jadi ini merupakan paduan di antara kandungan clay ataupun kandungan lempung dengan besi. Jadi tanpa besi dan lempung, permadanya klinker yang dihasilkan oleh kilang simen itu tidak akan bonding agent dia tak berapa kuatlah. Jadi bahan ini amat diperlukan. Jadi pada masa dahulu memang kawasan ini adalah digali untuk mendapatkan bahan berkenaan, dihantar kepada kilang simen, dan sebahagian daripadanya adalah juga dihantar ke kilang-kilang seramik yang banyak terdapat di kawasan Lembah Gintai ini, di mana untuk menghasilkan pasu-pasu yang berwarna merah, supaya di clay yang ada besi ini akan memberi elemen atau memberi warna kemerahan kepada produk mereka. Ini adalah hasil daripada tinggalan pada biji besi. Ini adalah biji besi yang terdapat di sini. Kebanyakannya adalah terdiri daripada hematite dan bercampur juga dengan magnetite. Jadi kalau kita perhatikan belah sana pun boulder ini ataupun ketul-ketul ini ada terdapatnya biji besi. Jadi kaedah macam mana besi ini berlaku adalah pemiralannya adalah secara hydrothermal ataupun berpunca daripada bawah, dan kemudian dia naik bersama-sama dengan larutan ataupun larutan akhir daripada proses magma, maka dia akan bawa bersama dengan biji besi. Jadi
Dia biji besi ini yang di sini bukan keseluruhan kawasan ni mengandung besi, tetapi dia ada satu zon-zon yang tertentu sahaja mengandungi biji besi. Sebab dia naik tu mengikut satu telerang dan kemudian berlakunya percampuran di antara biji besi dan juga adanya batu kapur dan juga dolomite di sini. Jadi pencampuran inilah berlaku secara hidrotermal. Jadi proses tu kalau Pak Chu nak cerita kepada geologis memang panjang ceritanya, tetapi kalau untuk publik ataupun untuk masyarakat awam ni, kita faham bahawa benda ni adalah berlaku daripada magma daripada bawah sana naik ke atas membentuk satu telerang atau satu zon yang terhad untuk pemindalan biji besi kenaan. Jadi banyak sebenarnya biji besi ni. Biji besi ni pada masa dahulu, masa pemerintahan Jepun di Malaysia, diangkutnya biji besi ke Jepun untuk steel industry dia, dan juga untuk pelombong-pelombong biji timah yang ada di Malaysia pada masa itu. Digunakan biji besi ini untuk diletak dalam palung-palung untuk menjerap biji timah. Jadi ini kita panggil dia sebagai jig atau JIG. Jadi jig itu adalah semasa air itu mengalir bersama dengan butiran-butiran biji timah, apabila melalui kawasan yang ada biji besi ini, macam seolah-olah dia tarik biji itu ke bawah dan berada di celah-celah di antara butir-butir atau butir-butir biji besi. Jadi dengan kata lain, ini adalah merupakan satu aktiviti penjerapan atau untuk memerangkap biji timah. Supaya berlakunya pemadatan atau konsentrasi biji timah di dalam jig berkenaan. Jadi inilah dalam palung berkenaan. Jadi itulah kaedah yang dibuat pada masa dahulu, di mana pelombong-pelombong menggunakan biji besi ini sebagai bahan untuk menjerap biji timah. Jadi pada masa ketika di mana biji besi ini adalah harganya merudum, dan juga kuari-kuari yang ada biji besi dia menggunakan juga sebagai aggregate. Itu merupakan satu pembaziran yang agak ketara terhadap resources ataupun bahan semula jadi yang kita ada untuk manfaat negara. Jadi kalau kita perhatikan di sebelah sana, jadi kita berjalan slow-slow bersama dengan Pak Chu, kita tengok adanya satu zon biji besi yang intact ataupun masih lagi berada di sana. Memang tidak terusik. Itu adalah kesan daripada tinggalan daripada pelombong-pelombong dahulu. Jadi kita perhatikan di sini ada satu zon yang ni adalah merupakan satu tangga dulu. Dulu pelombong menggunakan tempat ini sebagai tangga untuk naik ke atas untuk nak ambil biji besi. Jadi biji besi yang dia tertinggal masih lagi ada di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah merupakan biji besi yang masih lagi tertinggal di sini, yang rasa Pak Chu dia punya disebabkan oleh kandungan batu kapurnya banyak, jadi dia punya kualitinya tak berapa menarik. Jadi mungkin dia tinggalkan. Jadi kalau kita tengok ini sebagai contoh lah, ini kalau bling itu, nampak tak bling itu adalah merupakan biji besi. Jadi berat ni sebenarnya. Jadi kalau kita pegang biji besi itu berat. Jadi ini adalah merupakan hematite. Yang di tengah-tengah ni adalah kadang-kadang dia ada quartz dan juga dia ada calcite dan juga quartz. Jadi inilah dinamakan sebagai biji besi yang ada di kawasan Kek Lotong ini. Jadi kalau adik-adik yang rasa nak buat research ataupun buat penyelidikan tentang biji besi, bolehlah datang ke sini. Tetapi pihak autoriti di Kek Lotong ini tidak membenarkan kita mengetuk yang ada di sini, tetapi kita dibolehkan mengambil
sampel-sampel yang berteraburan di bahagian bawah ni. Itu tidak menjadi masalah. Jadi silakanlah kalau sekiranya ingin mendalami tentang macam mana proses pemineralan biji besi di Lembah Kintai ini secara penggantian dan juga dari proses hydrothermal. Hydrothermal ada dua. Dia ada pada hydrothermal dia panggil hypogen, maknanya daripada bawah. Dan satu lagi biji besi ini terjadi secara supergen atau dengan kata lain dari segi daripada atas daripada proses luluh hawa dan sebagainya berlakulah pengkayaan besi. Itu kita panggil dia sebagai supergen. Jadi dua proses ini adalah hypogen. Maknanya dia berpunca daripada bawah, daripada magma di bawah naik ke atas dan membentuk biji besi. Rasa Pak Cu itu saja yang Pak Cu boleh ceritakan tentang siri kali ini. Siri yang kedua tentang gua. Jadi mudah-mudahan maklumat yang Pak Cu ceritakan pada kali ini boleh memberi satu dimensi baru di dalam geologi negara. Jadi kita tengok gua. Gua adalah merupakan satu fenomena ataupun satu struktur atau satu fitur yang amat menarik dan manusia pada zaman dahulu memang menggunakan gua sebagai tempat berlindung. Begitu juga dengan negara kita. Kelotong ini merupakan salah satu daripada tempat persembunyian semasa peperangan dunia kedua dulu, dan juga persembunyian pada penduduk yang daripada anasir pengganas komunis dahulu. Jadi gua juga adalah merupakan satu tempat ibadat. Jadi kalau kita tengok di sini di Kelotong ini merupakan satu tempat ibadat untuk agama Buddha, dan kita sebahagian daripada tempatnya ada juga digunakan untuk agama Hindu dan juga agama-agama lain. Jadi rasanya apa yang ada di dalam gua atau struktur-struktur atau fitur-fitur yang ada di dalam gua, kita sebagai manusia kena betul-betul perhati dan betul-betul menikmati kecantikan, keunikan, tetapi jangan cuba-cuba untuk memusnahkan apa yang ada yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan kata lain hasil daripada titisan air yang sedikit, maka berlakulah perkembangan pembesaran stalagmite dan berbagai-bagai struktur yang ada di dalam gua, atau dengan kata lain macam-macam speleotum yang ada dalam gua itu adalah hasil daripada tindakan air semata-mata. Jadi itu sajalah daripada Pak Cu. Moga ilmu ini akan memberi manfaat kepada semua, dan kalau sekiranya kita ke gua, tengok, perhati, nikmati, berfikir, dan kemudian kita mensyukuri atas apa nikmat Allah Ta'ala yang diberi kepada kita, kecantikan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ini akan membuka mata kepada masyarakat semua tentang gua. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.